Okey, baik. Okey. So, contoh yang mudah. Okey, seterusnya kita tengok latihan ni. Okey, tengok apa yang saya tulis kat sini. Di dalam sebuah kelas terdapat 16 orang pelajar lelaki dan 14 orang pelajar perempuan. Okey, jumlah pelajar di dalam kelas adalah 30 orang pelajar. Okey, 30. Lah 16 tambah 14 sama dengan 3, 30. So dia minta berapakah kebarangkalian pelajar yang dipilih adalah pelajar perempuan. So dia nak minta berapa ni? Apa yang dia minta? Dia minta kebarangkalian pelajar perempuan. Okey, so kita tulis kat sini rumus dia. Okey. Ya, contoh latihan 1. Okey, latihan soalan nombor 1. Okey, so dia nak minta kebarangkalian pelajar perempuan. So macam mana awak nak tulis? Kebarangkalian mesti ada simbol P. Mesti. Kita nak cari kebarangkalian mesti ada simbol P. Okey, so dalam ni awak nak tulis apa? Mudah bagi saya tulis perempuan aja senang. Awak tak payah tulis PX ke PA ke PY. Pada saya macam susah sebab awak kena nyatakan dekat atas A tu maksud dia apa, X maksud dia apa. So tulis direct saja. So P perempuan. Okey, so macam mana kita nak dapatkan nilai kebarangkalian perempuan ni? Kita akan gunakan rumus yang paling asas ni tadi. PA sama dengan NA bahagi NS. Cuma sekarang A sudah berubah jadi perempuan. Jadi rumus kita sekarang apa? Rumus kita adalah N perempuan bahagi dengan NS. Okey? Okey, so N perempuan apa? N adalah bilangan perempuan. So kita tengok balik soalan. Okey? So ada berapa ramai orang perempuan dalam kelas ni? Okey? Dalam sebuah kelas dapat 16 orang pelajar lelaki dan 14 orang perempuan. So bilangan pelajar perempuan ada 14. So N perempuan sama dengan 14. Bahagi dengan NS. NS adalah bilangan semua sekali pelajar di dalam kelas tersebut. Ada berapa? NS ni ada 30, nampak? Jumlah pelajar di dalam kelas adalah 30 orang. Kalau dia tak tulis pun 30 orang, awak boleh tambah dekat sini. 16 tambah 14 sama dengan 3, 30. So NS, okay, jumlah semua sekali di dalam kelas adalah 30 orang. Okey, boleh? So adakah ini jawapan akhir? Kalau awak confused, awak tak hafal ke sifir macam tu kan, awak tekan je calculator. Okay, tekan calculator, 14 bahagi 30. Tengok jawapan dia apa. Nampak? Okey, so calculator bagi jawapan 0.46666667. Okey, so tulis je jawapan ni. Tak ada masalah. Okey, so 0.467. Tapi bagi jawapan dalam bentuk 2 titik perpuluhan saja. Ni kan banyak 6666 ni. Okey, so awak bundakan jadi 2 titik perpuluhan tu. So 0.46, 6 tengok sebelah, 6 juga kan. So dia akan jadi 0.47. Okey, so kalau awak tulis jawapan akhir 0.47 pun saya terima. Ataupun awak nak tulis apa? Nak tulis pecahan terkecil dulu pun boleh. Ini katakanlah awak nak tulis pecahan terkecil dulu. Kalau kalkulator saya ni saya tekan S hingga D. Okey, so akan dapat pecahan terkecil 7/15 sama dengan pecahan terkecil titik perpuluhan dia 0.47. So ini saya punya jawapan akhir. Okey, boleh? Kalkulator awak, kalau awak guna kalkulator lama, tak silap saya tekan simbol ni. A, B over C kot saya rasa. Cari kalkulator awak simbol ni. Awak akan dapat pecahan terkecil. Tapi jangan menyusahkan diri. Tak dapat jawapan ini, bagi je 0.47. Betul dah jawapan tu. Okey, boleh? Okey. Saya dah remind kat sini. Sentiasa beri dalam bentuk pecahan terkecil atau dalam bentuk titik-titik perpuluhan. Okey, boleh. Okey, so seterusnya kita tengok formula yang pertama. Okey, formula yang pertama adalah petua penambahan. Okey, so apa itu petua penambahan? Okey. So, okey, dalam kita nak menambah ini kita nak cerita kita nak menambahkan satu kebarangkalian dengan kebarangkalian yang lain. Kita nak tambahkan, contoh kita nak tambahkan kebarangkalian lelaki tambah dengan kebarangkalian perempuan. Nak tambahkan dia tak boleh tambah sesaja macam tu. Okey, so kita kena tengok beberapa situasi dulu. Okey, so dia sebut kat sini, dalam mengaplikasi petua penambahan, kita perlu mengenal pasti dua keadaan ataupun peristiwa. Okey, peristiwa yang pertama kita sebut saling eksklusif. Okey, kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, so kita nak gunakan rumus penambahan
formula penambahan, kita kena kenal pasti dulu situasi ini saling eksklusif ataupun saling tidak eksklusif. Okey, kenapa kita kena kenal pasti? Sebab rumus dua-dua situasi ini tidak sama. Okey, boleh? Okey, first kita tengok dulu peristiwa saling eksklusif. Okey, cuba baca dekat sini apa dia sebut. Okey, apabila peristiwa A dan peristiwa B tidak boleh berlaku secara serentak atau dalam masa yang sama. Okey, so peristiwa ini disebut sebagai peristiwa saling eksklusif. Okey, ada dua peristiwa, dua kejadian, dua keadaan, dan keadaan ini tidak boleh berlaku secara serentak ataupun berlaku pada masa yang sama. Ini kita sebut sebagai saling eksklusif. Kadang-kadang ada perkara yang langsung sampai ke hari kiamat besok, dia langsung tidak boleh bertembung. Okey, itu yang kita panggil sebagai saling eksklusif. Okey, contohnya macam mana? Tengok ni. Ni Venn diagram, rajah Venn ni kita tunjuk. Okey, yang awak tengok ni. So ni contoh peristiwa saling eksklusif. Katakanlah kita ada peristiwa yang pertama A, kemudian kita ada peristiwa kedua B. Kedua-dua bulatan ini langsung tidak boleh bertembung. Langsung tak boleh bertembung. Kalau tidak boleh bertembung, disebut sebagai saling eksklusif. Okey, boleh? Contoh yang saya bagi kat sini. Cara pelajar untuk hadir ke kelas dalam satu masa. Okey, so soalan saya katakanlah awak pergi ke kelas hari ni. Okey, hari ni saya tanya awak. Okey, macam mana cara awak pergi kelas pagi ni? Awak cakap, naik motor. Ada lagi yang jalan kaki. Ada lagi apa? Naik kereta sebab dia duduk luar. Okey, so soalan saya, peristiwa ni eksklusif ke tidak eksklusif? Cara pelajar datang ke kelas pada pagi tu. Jawapannya adalah saling eksklusif. Okey, kenapa saling eksklusif? Boleh tak awak jalan kaki dan sama naik motor? Boleh tak? Imagine, kaki sebelah kanan naik motor, kaki sebelah kiri jalan kaki. Boleh? Dalam masa yang sama? Tak boleh. Okey, so peristiwa cara hadir ke kelas pada pagi itu kita sebut sebagai saling eksklusif. Sebab awak tak boleh gunakan dua cara dalam satu masa. Okey, boleh? Contoh kat sini. Hari pada setiap minggu ataupun hari dalam seminggu. Contoh hari kita ada hari apa dalam seminggu? Kita ada hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, kenapa kita sebut hari ini sebagai saling eksklusif? Boleh tak kita jalani 2 hari dalam masa satu hari? 2 hari dalam masa satu hari. Contoh besok kan, besok kita hari Isnin dan Selasa dalam satu hari tau. Dalam satu hari orang tanya, hari ni hari Isnin ke Selasa? Hari ni hari Isnin dan Selasa. Boleh tak? Hari Isnin lah. Isnin sampai pukul 12 malam kita sebut sebagai apa? Sampai pukul 11.59 malam kita sebut hari Isnin. Pada pukul 12 malam tu kita sebut hari apa? Kita sebut hari Selasa. Hari tu dah berubah. Maknanya hari Isnin dan Selasa tidak boleh bertembung. Okey. Contoh yang kedua, jantina seseorang manusia normal. Sepatutnya saya tulis jantina je dekat sini. Okey, tetapi dah zaman sekarang ni dah macam tak normal je saya tengok okey, so jantina sepatutnya peristiwa saling eksklusif. Kalau seseorang tu lelaki, boleh ke dia dalam masa sama dia adalah seorang perempuan? Bukti dekat IC je lah. IC tu tak ada tulis lelaki atau perempuan, tak ada. Dalam IC dia tulis sama ada lelaki ataupun perempuan. Lelaki / perempuan dalam masa yang sama, tak ada. Ni cerita yang normal lah. Yang tak normal tu tak tahulah. Tu warga planet Mari tak tindak balik. Okey, kemudian yang ketiga, kursus pelajar dalam satu semester. Okey, awak pelajar DSM. Dalam semester yang sama awak adalah pelajar kulineri. Boleh ke? Tak boleh. Mesti ada satu kursus saja dalam satu masa. Okey. Contoh, awak ada kelas statistik pada pukul 9 pagi dan masa sama awak ada kelas marketing pada pukul 9 pagi. Boleh? Tak boleh lah. Macam mana awak nak bagikan badan awak? Awak sebut sebagai clashing kan? So dalam statistik kita sebut peristiwa saling eksklusif. Okey, so oleh kerana dua peristiwa ini tidak boleh bertembung, tidak boleh bertembung, so dia tidak akan berlaku pertembungan. Sebab tu rumus dia akan jadi macam ni. Okey, PA atau B sama dengan PA tambah PB. PA tambah PB. Okey, sebab dia tidak ada pertemuan di mana NA dan B sama dengan kosong. Okey, so NA dan B ini apa? Dia pertembungan. Kalau contoh kalau peristiwa yang saling tidak eksklusif, dia ada pertembungan macam ni kan. So yang tengah-tengah yang bertembung ini dia adalah A dan B. Ada tak pertembungan kat sini? Tidak ada. Sebab tu N sama dengan kosong.
Okey. So keyword untuk menggunakan formula penambahan sebab biasa dalam soalan dia tak akan cakap. Okey, tambahkan kebarangkalian ini dan kebarangkalian ini. Dia tak akan sebut tambahkan. Awak sendiri kena kenal pasti. Oh, ini adalah bentuk penambahan. Okey, macam mana cara kita nak kenal pasti? Ni, keyword dia adalah perkataan atau. Okey, so kalau dia kata dapatkan kebarangkalian A atau B. So, atau itu menunjukkan bahawa kita perlu gunakan rumus PA tambah PB. Okey? Okey, so perkataan atau ini, okey, simbol dalam matematik kita gunakan sebagai apa ni? Ni U ni, U. U ni apa? U ni bahasa Inggeris dia adalah union. Ataupun awak belajar bahasa Melayu kan? Apa kesatuan kesatuan. Okey, saya dulu belajar bahasa Inggeris. So, union ataupun bahasa Melayu adalah kesatuan. So, kebarangkalian A atau B sama dengan kebarangkalian A union B sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Okey, boleh? Okey. So, kita cuba tengok soalan yang pertama. Okey, latihan Amni dan Najwa merancang untuk belajar bersama-sama pada setiap minggu. Berapakah kebarangkalian untuk mereka belajar bersama-sama pada hari Jumaat atau Sabtu? Okey, so keyword dekat sini adalah perkataan atau. Okey, kalau dia sebut atau, maknanya kita perlu cari kebarangkalian. Dia minta berapakah kebarangkalian kan? So kebarangkalian simbol dia adalah P. Okey, P apa? Jumaat atau Sabtu. So, keyword dia adalah atau. So, atau kita akan gunakan union. Okey, so union apa? Kebarangkalian Jumaat. Okey, union Sabtu. Kita tahu kita nak cari yang ini. Okey. So sebenarnya untuk formula penambahan kita ada dua. Kita ada peristiwa saling eksklusif dan saling tidak eksklusif. Jadi sebelum kita jawab soalan yang ni, kita kena kenal pasti dulu situasi ini, keadaan ni, dia saling eksklusif ataupun saling tidak eksklusif. Okey, cuba baca balik dan cuba fahamkan. Okey, eksklusif ke tidak eksklusif? Jawapannya adalah eksklusif. Kenapa? Boleh kedua hari ini bertembung. Okey, hari dalam seminggu. Ni tadi cerita tadi hari dalam seminggu. Boleh ke hari ini bertembung? Tidak boleh bertembung. So, antara satu hari dengan satu hari tiada pertembungan. Okey, so kita sebut sebagai peristiwa saling eksklusif. So, kalau saling eksklusif, kita perlu gunakan rumus ini. Okey, so apa yang tadi kita nak cari? Okey, kita nak cari soalan tadi kita nak cari kebarangkalian Jumaat atau Sabtu. So Jumaat, so keyword dia adalah atau. So atau kita gunakan union, atau Sabtu. Okey. So sebab rumus dia sebab dia adalah peristiwa saling eksklusif, so kita akan gunakan rumus PA union B sama dengan PA tambah PB. Okey. Cumanya dalam exam bila dalam exam ataupun dalam ujian ke dalam kuis, jangan tulis macam ni. Jangan tulis formula yang umum macam ni. Okey, tak ada markah tau. Awak perlu ubah. A dan juga B ni ubah kepada kebarangkalian apa yang dia nak. Okey, so kalau A jadi Jumaat, B jadi Sabtu. So kebarangkalian Jumaat union Sabtu sama dengan P apa? P Jumaat tambah dengan P Sabtu. Okey, kalau tulis panjang macam ni, ini baru ada markah. Markah dia satu. Yang ini tidak ada markah. Okey. Kemudian kita nak dapatkan, ini belum selesai kita baru dapat dia punya formula je. Okey, so kita kena dapatkan kebarangkalian Jumaat. Macam mana kita nak dapat kebarangkalian Jumaat? Kita akan gunakan rumus apa tadi? Rumus kebarangkalianmu mudah. PA sama dengan NA bagi NS. Okey, so P Jumaat sama dengan N Jumaat bahagi dengan NS tambah dengan kebarangkalian Sabtu. So dia akan jadi N Sabtu bahagi NS. Okey? Boleh? Ubah kita selesaikan kebarangkalian satu. Okey. So NS dia apa? Cuba kita tuliskan dia punya ruang sampel dia. S.
Dia cerita hari dalam seminggu. So kita akan ada hari apa? Kita ada Isnin, kita ada Selasa, kita ada Rabu, kita ada Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey. Okey, so N Jumaat. N Jumaat maksudnya apa? Bilangan hari Jumaat. Tengok dalam sampel space ni ada berapa banyak Jumaat. Kita cuma ada satu saja hari Jumaat. So bilangan Jumaat sama dengan 1. Bagi dengan NS, NS adalah bilangan semua sekali hasil di dalam ruang sampel. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So 1/7. Tambah dengan N Sabtu. Berapa banyak Sabtu? Kita cuma ada satu saja hari Sabtu. So 1 per berapa banyak hari semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1/7. Okey, boleh? So kita tambahkan macam biasa. Okey, so kalau awak confused, so tekan je lah kalkulator. Kalau macam kalkulator saya boleh tulis secara direct 1/7 tambah dengan 1/7. So jawapannya adalah 2/7. Sama juga berikan pecahan terkecil ataupun titik perpuluhan. Okey, jangan bagi pecahan yang besar. Okey, tapi 1/7 tambah 1/7, 2/7 lah. Awak nak kecilkan macam mana lagi, tak boleh. Okey, kalau awak confused, tak tahu nak buat, awak nak buat guna kalkulator awak tu, buat je macam ni. 1/7. Syaratnya mesti ada kurungan. Okey, tambah dengan kurungan lagi 1/7 ataupun 1/7. Okey. Okey, so sama dengan 0.2825 sama je dengan jawapan 2/7. Nampak tak? 0.29. Cuba 2/7 sama dengan 0.29. Sama je jawapan dia. Okey, boleh? Awak nak tulis pecahan dalam kalkulator awak pun sama, mesti ada kurungan 1. Awak punya kalkulator ada per kan? So per 7. Mesti dalam bentuk kurungan. Okey, boleh? So ni je jawapan dia. Okey. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Okey. Yang kedua, terdapat 25 orang pelajar di dalam satu kelas. So 25 ni apa? 25 ni adalah NS. Okey. So soalan nombor 2. Okey, 25 adalah NS. NS sama dengan bilangan semua sekali pelajar, 25 orang. Kemudian 5 orang daripada mereka telah mendapat A dalam subjek statistik. 5 orang dapat A. So apa ni? 5 orang ni apa? NA lah kan? NA sama dengan 5. Lagi 10 orang telah mendapat B. Okay, so NB. Okay, lagi sama dengan, manakala selebihnya telah mendapat C. So NC. So tadi berapa? NB sama dengan 10. NC selebihnya berapa? 25 tolak 5 tolak 10. So berapa balance dia? 10 orang. So NC sama dengan 10. Okey, so soalan dia adalah, berapakah kebanyakan pelajar yang dipilih adalah pelajar yang mendapat grade A atau B. So keyword dekat sini ada perkataan A atau. So atau kita tahu kita nak cari apa? Union. Okey, so kebarangkalian dia minta berapakah kebarangkalian P kebarangkalian pelajar tersebut mendapat A atau B. Atau, so simbol dia adalah union atau B. Okey, so sama dengan berapa? Okey, so kita tengok dulu situasi ni. Dia saling eksklusif ataupun saling tidak eksklusif. Okey, awak rasa eksklusif ke tidak eksklusif? Ni grade kan? A dan B. Grade A, grade B, grade C. Boleh ke satu orang pelajar dia dalam masa sama dia ada 2 grade? Kau exam dapat apa? Dapat A atau B. Boleh ke? Tak ada. Kau dapat 40. Kalau contoh kalau exam dapat dapat apa? Dapat 80. 80 tu dah menunjukkan kepada A. So dapat 79. Contoh 79 dah bukan A dah. 9 dah A minus contohnya. Okey, nampak tak? So dia jelas. Jadi A dan B tidak boleh bertembung. So kita sebut peristiwa ini adalah peristiwa saling eksklusif. So saling eksklusif kita akan gunakan rumus yang mana? Rumus yang inilah. Kita akan gunakan rumus yang ini. Okey. So P ni kebetulan sama grade A dan grade B. So PA union B sama dengan PA tambah PB.
Okey, ni saja rumus dia. Okey, macam mana kita nak dapatkan kebarangkalian A? Rumus dia adalah rumus kebarangkalian mudah. NA bahagi NS tambah dengan kebarangkalian B, NB bahagi NS. Okey, so NA berapa? Berapa bilangan pelajar yang dapat A? Yang pelajar dapat A ada 5 orang. So 5 bahagi dengan semua sekali pelajar 25. Tambah dengan yang dapat B. Yang dapat B berapa? B adalah 10 orang. So 10 bahagikan dengan 25. Okey. Baik guys, so cuba kita selesaikan 5 per 25 tambah dengan 10 per 25. Okey, so tekan kalkulator awak. 5 per 25 tambah dengan 10 per 25. So sama dengan 0.6. Okey, so ni jawapan dia. 0.60 pun boleh. Okey, nak ambil pecahan terkecil, tekan sini. Dapat 3/5 pun boleh. Okey. Ni